Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Maisara binti Bukaya Raja. Saya Amira Izzati binti Rosman. Saya Nur Aisanah binti Anwar. Saya Muhammad Dini Irwan bin Muhammad Syukur Dan saya Siti Syafiqah binti Uthman. Daripada grup 6, ingin membentangkan tentang tajuk penggunaan kami iaitu elemen saintifik dalam ambilan Dasuki. kayu sugi adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gigi dan bahagian lain dalam mulut daripada sisa kotoran dan makanan. Ia juga dikenali dengan nama lain seperti siwak dan miswak, iaitu daripada bahasa Arab yang bermaksud kayu memberus gigi. Sedangkan kayu sugi dipetik daripada pokok arak ataupun nama saintifiknya adalah Salvadora persica. Pokok ini boleh tumbuh di kawasan yang bercuaca panas dan berpasir seperti di negara Timur Tengah, iaitu Arab Saudi, Iran, Iraq, Mesir, Syria dan Yaman. Kayu sugi juga boleh didapati daripada pokok spesies lain, tapi bergantung kepada kedudukan geografi negara tersebut. Contohnya di Afrika, kayu sugi dipetik daripada pokok orange dan limau nipis. Manakala di India, ianya diperolehi daripada pokok neem. Kayu sugi dipetik daripada ranting, dahan dan akar pokok. Ianya sesuai digunakan untuk memberus gigi apabila disediakan dalam bentuk pen atau pensel. Kayu sugi bersifat seperti span dan mudah untuk dikunyah pada bahagian hujung untuk membentuk keadaan seperti berus sebelum digunakan untuk memberus. Kayu sugi telah digunakan oleh manusia sejak daripada pemerintahan Babylon, iaitu 2000 tahun dahulu lagi. Penggunaannya diteruskan sehingga kedatangan Islam dan ia menjadi popular kerana Rasulullah SAW sangat gemar menggunakan kayu sugi. Seterusnya, saya akan bincangkan berkenaan elemen saintifik dan amalan bersugi. Yang pertama adalah bersugi mempunyai minyak aromatik yang boleh meningkatkan jumlah ailio. Pertama sekali, apa itu ailio? Ailio dikeluarkan daripada kelenjar ailio sebanyak 1 hingga ke 2 liter sehari. Di dalamnya terdapat protein, mineral, air dan enzim amilase yang digunakan sebagai mencerna karbohidrat. Seterusnya, apa fungsi minyak aromatik? Secara amnya, orang mengetahui minyak aromatik mempunyai bau dan rasa yang segar. Dengan itu, minyak aromatik boleh mengharumkan mulut kita dan juga menghilangkan bau yang kurang enak. Selain itu juga, dengan peningkatan jumlah ailio, boleh menjaga kebersihan rongga mulut kita dan juga menjadikan mulut kita terasa lembap dan sihat. Selain itu, ailio juga boleh membantu dalam proses mengunyah dan menelan makanan. Bagi orang yang memakai gigi palsu, dengan ailio boleh menjaga penempatan gigi palsu supaya ia tidak bergoyang dan tercabut ketika menggunakannya. Seterusnya, apa kesan kekurangan ailio? Pertama sekali, kekurangan ailio boleh menyebabkan mulut kita berbau. Ia terjadi seperti orang berpuasa. Takkan kita nak samakan orang berpuasa dengan orang tidak berpuasa? Hal ini kerana bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga, kesan kekurangan ailio boleh menyebabkan bibir kita kering. Sekarang kita ramai melihat orang terpaksa memakai pelembab bibir ketika mulut mereka kering dan juga terpaksa membasahkan bibir mereka dengan ailio. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Khusus ialah asid tanik dalam melindungi gusi pada pelbagai penyakit. Apa yang dimaksudkan dengan asid tanik ini sendiri ialah asid tanik ini berasal daripada tanin. Tanin ialah sejenis biomolekul polyphenol yang kelak dan mengikat. Tanin ini juga dikenali sebagai tannol. Tanin ini ditemui dalam kebanyakannya spesies-spesies alam tumbuhan, di mana sebagai tanin ini meluas di dalam tumbuhan kerana mereka berperanan untuk melindungi diri mereka daripada haiwan, perosak dan pemangsa, dan juga mungkin juga sebagai racun serta membantu dalam menguruskan pembesaran tumbuhan-tumbuhan.
Sifat kekelatan tanin ini atau dikenali sebagai keastringenan dapat memberikan sebatai ini rasa yang kering dan mengerut dalam mulut apabila kita memakan buah-buahan yang masam. Sebagai contoh, bahan seperti pisang. Apabila kita makan pisang yang belum masam, akan merasa kelat dan tidak selesa dalam mulut. Jadi itulah tanin sebenarnya. Tanin ini juga adalah sekumpulan polifenol yang dapat mengikat dan memendapkannya, di mana sebagai ini dapat bertindak balas dengan asid amino dan alkaloid. Seterusnya, asid tanin adalah satu bentuk tanin tertentu, itu sejenis polifenol juga. Mana asid tanin ini juga berasal daripada tanin, yang disebabkan proses tindak balas yang berlaku. Di mana sejenis polifenol yang tahap keasidannya sangat-sangat, mana tahap pH keasidan hanyalah 6. Oleh itu, asid tanik selamat digunakan kerana asid ini tahap keasidannya yang sangat lemah. Oleh itu juga asid tanik dapat diekstrak daripada tumbuhan. Seterusnya, kita sudah tahu yang kayu sugi ini berasal daripada tumbuhan. Oleh itu ia selamat digunakan kerana mengandungi asid tanik yang sangat tinggi. Kerana apa? Di dalam kayu sugi itu sendiri terdapat asid tanik dan trimetilamida untuk mencegah radang gusi. Radang gusi atau gingivitis ialah satu penyakit yang disebabkan jangkitan bakteria yang berlaku dalam gusi seorang manusia. Di mana penyakit ini apabila tidak dijaga, ia boleh membahayakan diri kita sehingga boleh membawa kemudaratan. Oleh itu, untuk pengetahuan, gingivitis ini ialah penyakit yang berbahaya terhadap penduduk manusia di muka bumi ini, di mana 1 daripada 4 orang yang kena penyakit gingivitis ini akan kena penyakit. Asid tanik ini amalah banyak kebaikan dan fadilat di dalam tumbuhan, kerana ia bukan sahaja mendatang kebaikan kepada Tuhan, malah dapat juga digunakan kepada manusia, digunakan sebagai penghalang pada jangkitan bakteria pada gusi kita. Jadi sekian daripada saya. Plak gigi merupakan lapisan bakteria yang terdapat pada permukaan dan celah-celah gigi. Plak ini terjadi akibat pencampuran bakteria dan asid gula yang terdapat di dalam mulut kita. Apabila kita makan makanan yang dipenuhi dengan gula, bakteria di dalam mulut kita akan memakan gula tersebut lalu menghasilkan asid. Asid tersebut kemudiannya akan melemahkan enamel gigi lalu meningkatkan risiko gigi untuk diserang oleh kaviti. Oleh kerana plak gigi berada di luar badan manusia, bakteria ini tidak akan terjejas oleh antibiotik, ejen kuman dan juga sistem ketahanan badan. Apabila bakteria tersebut menembusi lapisan tisu gusi, sistem imun akan mula bertindak untuk menyingkirkan bakteria tersebut. Namun, ianya tidak efektif, lalu menyebabkan keradangan gusi. Akhirnya, plak yang tidak dibersihkan akan mengeras, lalu menjadi karang gigi. Karang gigi akan menyebabkan masalah gusi seperti gusi bengkak, mudah berdarah dan sekiranya berlanjutan akan menyebabkan kehilangan gigi. Atas sebab itulah, kita perlu menjaga kebersihan mulut dengan baik dengan menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan juga menggunakan floss gigi sebelum tidur. Selain daripada memberus gigi menggunakan ubat gigi biasa, kita juga boleh menggunakan kayu sugi. Kajian saintifik telah dilakukan untuk membandingkan penggunaan berus gigi bersama ubat gigi biasa dengan penggunaan kayu sugi. Kajian mendapati kayu sugi berupaya untuk menghilangkan bakteria plak gigi dan mengurangkan masalah gusi berdarah. Mereka yang menghidapi penyakit gusi juga mendapati keadaan mulut mereka menjadi lebih bersih dan mempunyai gusi yang lebih sihat setelah menggunakan kayu sugi. Ini kerana kayu sugi mengandungi bahan kimia yang bermanfaat seperti antibakteria dan fluorida yang terbukti untuk membunuh bakteria plak gigi serta mencegah pembentukan plak gigi. Bukan itu sahaja, kayu sugi juga mempunyai mineral klorida yang dapat merangsang pertumbuhan karang gigi. Dengan ini, kesihatan gigi dan gusi dapat dilindungi apabila kita menggunakan kayu sugi. Sekian, terima kasih. Saya akan menyambung perbincangan kita pada hari ini dengan menerangkan sedikit sebanyak mengenai elemen-elemen saintifik dalam amalan bersugi yang dapat membunuh mikroorganisma di dalam mulut kita. Secara alamiah,
Terdapat pelbagai jenis bakteria yang terkandung di dalam mulut kita bagi mengawal keseimbangan persekitaran di dalam mulut kita. Tetapi masih ramai yang belum sedar betapa bahayanya bakteria tersebut jika jumlahnya tidak seimbang. Sebab itulah kita perlu bersugi. Hal ini kerana kayu sugi mengandungi kandungan miswak yang bertindak sebagai antibakteria. Ia mengandungi alkaloid dan juga sulfur semula jadi yang berkesan untuk membunuh bakteria serta mengawal keseimbangan jumlah pelbagai jenis bakteria di dalam mulut kita. Antara faktor yang mendapat memacu pengembangan dalam mulut kita adalah seperti suhu, pH, nutrisi, pertahanan tubuh, kondisi genetik tubuh serta zat antimikroba. Jika kita tidak mengambil berat tentang hal-hal seperti berikut, kita akan mudah untuk dijangkiti kuman dan mendapat pelbagai jenis penyakit. Antara penyakit-penyakit yang sering kita dengari adalah nafas berbau yang juga dikenali sebagai halitosis, gusi berdarah dan bengkak yang dikenali sebagai periodontitis dan juga sakit jantung. Nafas berbau biasanya terjadi apabila kandungan pH di dalam mulut kita tidak seimbang. Manakala bagi periodontitis pula, ia berlaku disebabkan oleh iritasi bakteria patogen. Periodontitis ini dianggap sebagai penyakit kedua yang selalu kita dengari setelah nafas berbau. Periodontitis ini biasanya lebih mudah untuk dijangkiti oleh individu-individu yang menghadapi penyakit diabetes dengan cara mengurangi kadar gula di dalam darah mereka. Dan akhir sekali iaitu penyakit jantung. Bila difikirkan kembali, kadang-kadang tidak masuk akal jika kuman di dalam mulut mampu memberi kesan kepada jantung kita. Akan tetapi perkara ini benar. Malah, penyakit jantung ini lebih berisiko dijangkiti oleh orang yang menghidapi penyakit periodontitis. Mereka akan lebih mudah terkena jangkitan stroke dan juga serangan jantung dan sebagainya. Oleh itu, nasihat daripada saya agar kita sentiasa menjaga kesihatan mulut kita agar dapat menghindari diri daripada dijangkiti penyakit-penyakit seperti berikut. Sekian, terima kasih. Secara rumusnya, kayu sugi masih menjadi pilihan ramai pengguna kerana agama yang dianuti dan juga kerana keberkesanannya dan manfaat untuk kesihatan mulut kita. Untuk mendapatkan kayu sugi adalah tidak sukar kerana pembekal dan pengusaha kayu sugi menyedari permintaan produk kayu sugi. Para pengguna kayu sugi mempunyai pelbagai pilihan produk yang berada di pasaran. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 6. Jika ada sebarang soalan, boleh diajukan kepada kami. Terima kasih.